Mari kita bertenang dan bersedia. Mari kita sama-sama doa dalam hati. Let us together have a silent prayer. Yatimi timung minta doa isuang ginawo. Amen. In the name of Lord Jesus Christ, we begin our hymnal session. Isuang ngaran Tuhan Yesus, yoho mogawit dati toinsanan, modsinding pamarayahan kuma Tuhan Yesus. Come, let's praise the Lord. Let's sing hymn number 345. Intangay dati naladan tolu nahatus apat nahopo dom limo. Ayat ko iso. Sungguh dalam kasih Yesus luas dan tak terbatas, seperti samudra yang luas melimpah liputiku, juga mengelilingiku. Arus kasih-Mu Tuhan, pimpinku pulang menuju mati syurga-Mu. Ayat kedua. Sungguh dalam kasih Yesus sebarkan ke seluruh dunia. Dia selalu mengasihi, takkan pernah berubah. Juga yang dikasihinya mati untuk mereka. Berdoa bagi mereka di sebelah kanan Bapa. Ayat ketelu. Sungguh dalam kasih Yesus yang terbaik dan sempurna, bagaikan lautan berkat, bagai syurga yang damai. Sungguh dalam kasih Yesus seperti syurga bagiku, mengangkatku dalam mulia kehadiran-Mu Tuhan. Topinay ngawi it kolosihan suang Tuhan Yesus. Aralom kopio lisiu di Yesus. Kanu kanangku yati monomuli di lisiu gampamasi. Lisiu doau alap aiso sontop. Lisiu dau au insan sumimban om aiso nobohiton. Lisiu dau kasasari modlinabay muntok dati. Lisiu di nobontugan napatay yo it salip mantot montok dati.
Aralom kopio lisiu di Yesus. Onsiko lisiunu Yesus, lisiunu di aiso bohiton. Next, let us sing hymn number 344. Tuhanlah batu karangku, pelindunganku yang teguh, luputkan dari bahaya, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Verse 2. Tiang awan dan tiang api, perlindunganku yang teguh. Iblis datang ku tak gentar, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Verse 3. Walaupun badai menerjang, perlindunganku yang teguh. Ku akan tetap setia, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Verse 4. Oh batu karang syurgawi, perlindunganku yang teguh, penolongku selamanya, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Seterusnya mari kita lihat Kidung Bilangan 135, 135. Ayat pertama. Teman terkasih, mengapa sibuk? Teman terkasih, mengapa sibuk? Adakah harapan, berharapankah bila ajal tiba, masuk syurga? Ayat kedua. Percaya Yesus berpengharapan, kini hidupku sibuk untuknya.
ketiga. Di dalam Tuhan ku diselamatkan, turut jalannya pasti ke syurga. Di dunia bertemu, katakan lama, bila masih hidup sibuk untuknya. Teman terkasih yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhanlah pengharapan kita. Marilah kita serahkan segalanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita lihat kidung yang terakhir, kidung bilangan 208, 208, 200 Om Walu. Di hari Yesus datang malak meniup sangkakala, amatlah mulia Tuhan di angkasa. Umatnya yang diselamatkan akan datang berkumpul, di sana waktu dipanggil ku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil ku ada. Ayat kedua, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dulu, yang masih hidup pun akan diubah. Bersama-sama diangkat, jumpa dia di angkasa, di sana waktu dipanggil ku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil ku ada. Ayat ketiga, patutlah kita kerja siang malam untuk Tuhan, kabarkan anugerah keselamatannya. Banyak mencari jiwa pasti terima pahala, di sana waktu dipanggil ku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil ku ada. Syukur puji Tuhan, pelajaran kidung sampai di sini. Haleluya. Sila berdoa di dalam hati. 请大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulaikan kebaktian. 奉主耶稣圣名开始聚会， Mari kita memuji Tuhan, kidung bilangan 74. 我们一起唱诗赞美神74首。 Dengarlah masaknya si juru selamat lelaki, lahirlah dengan malam menuju Raja Baru. Segala bangsa di dunia bersama memuji Dia. Langit bumi bersorak, Dia lahir di Betlehem. Langit bumi bersorak, Dia lahir di Betlehem. Yesus
maha tinggi, Dia turun ke dunia, membawa pengharapan. Dan di tengah manusia, ciptakan keselamatan. Penyelamat sentosa, Al-Masih Immanuel. Beri rahmat sentosa, Al-Masih Immanuel. Al-Masih Raja damai, jadi terang dunia, menerangi manusia, pimpin berjalan hijau, meninggalkan mulianya, menebus yang berdosa. Indahlah bagi Allah, sejahtera bagi kita. Mulialah bagi Allah, sejahtera bagi kita. Seterusnya kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa ini kita memohon perlindungan Tuhan. 接下来我们要一同祷告，在祷告中我们求神保护， Kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin dan menyertai kita di dalam kebaktian ini. 愿主圣灵的能力呢与我们的聚会同在， Mari bersama sehati sejiwa panjatkan doa. 我们一起同心合意的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya,
Terlebih dahulu saya mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada rekan sekerja pejabat kudus, para jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. 首先我在这里问候主内亲爱的所有同工长子弟兄姐妹们，大家平安。 Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih dapat bertemu kembali bersama dalam ruangan berbagi firman Tuhan sebagai dorongan bersama. 我们感谢主耶稣赐给我们机会，能够再一次的相聚，一起学习神的道理。 Pada hari ini kita akan belajar mengenal akan Allah. 那么今天呢，我们要一起学习认识神。 Mari kita melihat di dalam petikan Alkitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. 我们一起来看何西阿书6章3节。 Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. 何西阿书6章3节。 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. 我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必领到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。 Saudara dan saudari yang saya kasih dan diberkati Tuhan. 主内亲爱的蒙福的弟兄姐妹们， Pada hari ini banyak orang mempersoalkan apakah benar adanya Tuhan. 今天呢，有很多人都在问：神真的是存在的吗？ Siapakah namanya? Adakah ia mempunyai hari kelahiran? 他是什么名字呢？他有没有出生的日期呢？ Adakah Tuhan itu pernah berubah-ubah? 那么神有改变过吗？ Jikalau ada Tuhan, di mana buktinya? 如果神是存在的，那么证据在哪里呢？ Kepada siapa nama Tuhan yang patut kita sembah? 那么我们应当敬拜的神叫什么名字？ Terlebih dahulu mari kita lihat secara ringkas kemahakuasaan Tuhan itu. 那首先呢，我们要来看看这个神的这个能力是怎样的 Seterusnya membuktikan keberadaan Tuhan. 接下来就能够证明神的存在。 Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 1 hingga ayat 31. 那么在创世纪1章1到31节 Kejadian pasal pertama ayat pertama hingga ayat 31. 创世纪1章1到31节 Di sana kita akan dapat melihat Allah adalah pencipta alam semesta. 这里呢，我们看到呢，神创造了宇宙万物。 Dari hari pertama hingga hari ke-6 Tuhan telah menyelesaikan segala ciptaannya itu. 从第1天到第6天呢，神完成了他的创造， Membuktikan dia adalah pencipta alam semesta ini. 这就证明了他创造了宇宙万物。 Dia juga adalah pengendali sistem surya dan seluruh jagat raya. 他也是掌控着银河系这个太阳系的主宰。 Seperti bulan, matahari, bumi mengelilingi orbitnya dengan teratur. 比如说日月还有这个地球呢，都照着自己的那个规律来去旋转。 Dia juga menempatkan naluri setiap hati manusia. 他也把人的良心放在每一个人心中， Sehingga setiap manusia itu mempunyai sifat kasih sayang, ya, ada gembira, sedih, dapat menilai baik dan yang jahat. 让人呢有感情，会喜乐，会悲伤，能够知道善恶。 Dalam setiap hati manusia ini ada perasaan dalam hati untuk mencari Tuhan yang benar. 那么在人的心中呢，都有一个想要寻找真神的意念。 Tuhan adalah sumber penopang segala kehidupan dan dia adalah sumber segala kehidupan. 那么神呢，他供应一切的生命。 Dia juga dapat melakukan tanda-tanda mukjizat ataupun tanda-tanda yang ajaib. 他也能够行出各样的神迹奇事。 Dia adalah Allah yang esa ataupun tunggal. 他是独一的真神。 Di dalam kitab Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat. 那么在申命记6章4节， Ulangan pasal 6 ayat keempat. 申命记6章4节， Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主。 Maksudnya Tuhan itu hanya satu.
Tuhan itu adalah yang tunggal dan Ia adalah tidak ada permulaannya. 这里就说明呢，我们的主只有一位，他是独一的，而且他没有开始。 Kita harus mengenali Tuhan terlebih dahulu, barulah kita dapat mendekat kepada Allah yang benar. 我们要先认识主，我们才能够更亲近真神 Seperti kita ingin mengenali tentang diri seseorang, 啊。比如说，我们要认识某一个人， maka kita perlu mendapatkan butir-butir pribadi mengenai dirinya. 我们首先要认识他个人的这个身份。 Contohnya, siapakah namanya? 比如说呢，他叫什么名字？ Apakah dia memiliki keluarga? 他是否有家庭呢？ Apakah pekerjaannya? 他是做什么工作的？ Dia tinggal di mana? 他住在哪里？ Lahir di mana? 出生在哪里？ Apakah dia memiliki kelebihan? 他是否有什么优点？ Oleh itu, marilah kita melihat sifat-sifat pribadi Allah yang benar itu. 所以呢，现在我们要看看这个真神的本质。 Dengan ini kita dapat mengetahui dan memahami dengan lebih jelas tentang Tuhan Allah yang benar. 啊，透过这样呢，我们就能够更加的认识真神。 Kita dapat mengetahui bahwa Allah adalah sumber segala kehidupan dan juga berkat-berkat. 啊，我们就能够认识呢，神是一切生命以及福气的来源。 Allah adalah yang kekal dan tidak pernah berubah. 啊，神是永恒不改变的。 Allah juga yang memenuhi seluruh semesta alam. 啊，神呢也充满着宇宙万物， Dia boleh berada di mana-mana saja. 他可以在任何的地方出现。 Allah adalah Allah di atas segala kuasa dan segala di langit dan bumi Dialah yang berkuasa. 那么神在一切掌权的之上，他管辖这个天地， Dan Dia juga adalah Bapa segala roh. 他也是万灵之父， Malaikat-malaikat dan roh manusia di bawah kuasanya. 天使以及人呢都在他的权下。 Mari kita membandingkan Tuhan-Tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia di dunia ini dengan membandingkannya dengan Allah yang benar. 那么现在我们来比较一下世界上人所拜的假神以及这个真神。 Tuhan-Tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia, 人所拜的这些假神 seperti benda-benda yang dicipta, 啊，比如说这些受造之物 benda-benda yang dapat dilihat, 啊，能够看得见的 benda yang boleh disentuh dan dibentuk seperti batu, kayu, emas, perak, dan sebagainya. 我们摸得到的是人所造的，比如说用木头、石头、铁或者是金所造的。 Manusia pergi menyembah benda-benda seperti penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang juga. 那么人呢，他们也去拜光体，比如说太阳、月亮， Ada juga yang pergi menyembah gunung. 也有一些人去拜山， Ada juga pergi menyembah sungai. 也有人去拜河， Ada juga pergi menyembah binatang-binatang. 也有人去拜动物， Ada juga yang pergi menyembah pohon-pohon. 也有一些去拜树木， Ada juga yang pergi menyembah patung emas ataupun patung manusia yang masyhur atau menyembah batu besar serta gambar-gambar tokoh-tokoh yang ternama. 啊，有一些人去拜金像，有一些人拜伟人的像，有一些人呢去拜石头，有一些人拜的伟人的照片。 Senarai kategori ini merupakan kategori ciptaan. 这一类呢都是受造之物， Mereka adalah yang diciptakan dan bukan pencipta. 他们是被人造的，而不是造人的。 Mereka tidak wujud 他们 atau terjadi dengan sendirinya. 啊，他们不是自己就出现的。 Dengan demikian, tidak boleh disembah atau dijadikan sebagai Tuhan untuk kita sembah. 这样的话呢，我们就不应当拜他，他也不配得我们去拜。 Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga ayat 25. 那么在《使徒行传》17章22到25节， Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga ayat 25. 《使徒行传》17章22节到25节， Di dalam ayat itu mencatatkan ketika Paulus berada di Athena, 这里呢说到保罗在雅典的时候， yaitu ibu kota Yunani. 就是这个希腊的这个首都， Ia telah memberitahu orang-orang di Athena bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya
他说呢，他告诉雅典的人，这个创造万物的神， ya yang adalah Allah atas langit dan bumi. 他是天地的主， Tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. 不住在人手所造的殿。 Melalui pernyataan ayat Alkitab dapat menyimpulkan bahwa Tuhan-Tuhan ataupun patung berhala yang berada di kuil duniawi bukanlah Allah yang benar. 透过圣经呢，我们就认识到这些住在殿里面的这些偶像呢，都不是神。 Patung-patung berhala buatan tangan manusia tidak dapat memberi berkat ataupun kutuk. 这些人手所造的偶像呢，他们不能够赐福，也不能够诅咒， Dan tidak patut disembah, memuja mereka karena Allah yang benar itu Maha Adil. 是不应当被拜、被尊崇的，因为真神是无处不在的， Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 他不被时间、空间所限制。 Karena itu kita dapat menyembahnya di mana saja dan bila-bila masa. 因此呢，我们可以随时随地的来去敬拜他。 Di antara segala makhluk yang Allah ciptakan, 那么在神所创造的一切生物当中， manusia adalah yang sangat istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 人是非常特别的，因为呢是照着神的形象样式所造的。 Sehingga diberikan akal budi dan diberi kuasa atas semua makhluk yang lain. 赐给我们智慧，让我们能够去辖管一切其他的生物。 Mengapa makhluk yang lebih berakal budi pergi menyembah makhluk-makhluk yang lebih rendah atau tidak berakal budi? 那么比较有智慧的生物，为什么要去敬拜那些比较没有智慧的生物呢？ Di sepanjang sejarah, 那么在历史当中， kita juga menemukan orang yang menyembah manusia lainnya karena kekuatannya yang besar. 我们也看到呢，有一些人去拜其他的人，因为他能力非常的大。 Tetapi kita adalah manusia yang tidak dapat memilih tempat untuk dilahirkan atau tidak ke dalam dunia ini. 但是呢，我们人不能够选择要在世界的哪里出生， Karena Allah yang benar tidak mempunyai hari kelahiran ataupun hari kematian. 因为呢，真神他没有出生的日子，也没有去世的日子。 Sedangkan kebanyakan Tuhan yang palsu disembah oleh manusia di dunia ini memiliki hari lahir. 那么多数世界上所敬拜的那些人呢，都有生日。 Apabila Tuhan-Tuhan ini memiliki hari lahir, pastinya suatu hari nanti mereka juga pasti mati. 那么当世界上的这些神，如果他有出生的日子呢，他必定会有死的日子。 Lalu bagaimana mereka menganggap dirinya sebagai Tuhan-Tuhan yang maha tahu? Mereka bukanlah Allah yang harus kita sembah. 这样的话呢，他们怎么可以称自己为万知的无所不知的神呢？他们是我们不应当敬拜的。 Saudara-saudari, rekan-rekan yang dikasihi di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹朋友们， Marilah kita menyelidiki firman Tuhan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. 我们要仔细查考一下圣经，神是如何向亚伯拉罕显现的。 Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. 我们来看创世纪17章的第一节。 Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. 创世纪17章第一节。 Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." 亚伯兰年99岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。” Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar meninggalkan kampung halamannya serta keluarganya di Ur Kasdim. 当神向亚伯拉罕显现，叫他全家离开父家，就是这个加勒底的乌尔的时候， Tuhan pernah menyatakan dirinya dengan janjinya bahwa memberikan berkat tanah yang subur dan berlimpah-limpah susu serta madunya
serta menjanjikan bahwa keturunannya sangat banyak dan diberkati. 神呢是带着福气而来，应许他说将会赐他一个肥沃、流奶与蜜之地，而且会让他的后裔极其繁多。 Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram 那么，当神向亚伯拉罕显现的时候， dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. 对他说：“我是全能的神。” Membuktikan Tuhan itulah Allah pencipta langit dan bumi, berkuasa atas segala alam semesta. 这就证明呢，神创造了宇宙万物，而且呢，他是万物的主宰。 Kita melihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. 我们看出埃及记3章14节， Keluaran pasal 3 ayat 14. 出埃及记3章14节， Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. 神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自有的打发我到你们这里来。” Dalam ayat ini Allah telah menyatakan dirinya kepada Musa. 这一节呢，神就对摩西说 Kira-kira 4.000 tahun yang lalu. ：4000多年前， Ketika Allah memilih Musa untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. 当神拣选了摩西，叫他带领以色列人出埃及， Ia menyebut dirinya sebagai Aku adalah aku. 他称自己为自有永有的。 Allah menyebut dirinya sedemikian karena ia tidak dicipta oleh tangan manusia dan ia pun tidak dilahirkan hasil dari pembuahan manusia. 那么这就说明呢，神说他自己不是人手所造的，也不是人所生的。 Allah adalah bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. 那么神呢是永恒的，而且他是自己有的。 Tanpa awal atau akhir, Allah yang menciptakan alam semesta adalah aku, bermaksud Tuhan satu-satunya Allah yang kekal. 他没有开始，没有结束，就代表他是永恒的神。 Maksudnya Allah yang benar adalah Allah yang memenuhi alam semesta ini. 意思是说呢，这位真神呢是充满宇宙万物的。 Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 23. 那么在耶利米书23章23节， Yeremia pasal 23 ayat 23. 耶利米书23章23节， Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. 耶和华说：“我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？” Raja Daud juga membicarakan kemahadiran Allah, 那么大卫王也曾经说过，神是无处不在的， yaitu kemampuannya untuk hadir di segala tempat pada waktu yang sama. 就是呢，他在同一个时间当中可以出现在所有的地方。 Di dalam kitab Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat 10. 在诗篇139篇第7到第10节， Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat 10. 诗篇139篇第7到第10节， Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. 我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。 Mari kita melihat lagi di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. 我们再看以赛亚书66章1节， Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. 以赛亚书66章1节， Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?
耶和华如此说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？ Membuktikan Tuhan itu ada di mana-mana. 这就证明着神呢无处不在。 Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. 在约伯记42章2节， Ayub pasal 42 ayat yang kedua. 约伯记42章2节， Di sana mengatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 那里说到，我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。 Akan tetapi, ya karena iblis membujuk, ya meninggalkan Allah yang benar. 但是呢，因为魔鬼来去引诱离开真神， Maka ia seringkali melakukan tanda-tanda mukjizat melalui patung-patung berhala. 因此呢，他就常常的透过这些偶像呢来去行神迹。 Meskipun demikian, kuasa iblis adalah terbatas dan tidak dapat mengalahkan kuasa Allah yang benar itu. 虽然如此呢，魔鬼的能力是有限的，不能够战胜真神的能力。 Di dalam perjanjian lama, nama Allah itu disebut sebagai apa? 那么在旧约圣经呢，神的名字被称为什么呢？ Nama Allah itu belum dinyatakan. 那么神的名字还没有说出来。 Seringkali orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Elohim, Adonai, Yahweh. 那么犹太人呢，常常称他为Elohim, Adonai， 还有耶和华， yaitu El Shaddai. Mereka tidak berani menyebut nama Allah itu. 或者是 El Shaddai。那么他们不敢说出神的名字。 Ada orang bertanya mengapa kita menggunakan nama Allah di dalam kitab lembaga Indonesia. 有人问呢，为什么印尼文的圣经呢用的字眼是阿拉？ Istilah nama Allah. 那么这个阿拉这个字呢， Kalau kita melihat ya bahasa asalnya Elah diambil dari bahasa Arab, yaitu nama Allah bagi Tuhan, orang Islam dan juga orang Kristen yang tinggal di tanah Arab. 那么这个阿拉这个字呢，是源自是阿拉伯话，阿拉伯这个就是基督，不对，就是住在阿拉伯的基督徒以及回教徒的神的名字。 Alkitab pertama telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu pada tahun 1600. 那么第一本被翻成马来文的圣经呢，是在1600年做的。 Dan telah siap diterjemahkan pada tahun 1733. 那么是在1733年被翻译好的。 Bermula dari kitab Kejadian hingga bahagian akhir kitab Wahyu, nama Allah ini telah dimasukkan. 那么从创世纪呢到这个启示录呢，阿拉这个名字呢就被放进去了。 Karena sikap toleransi ataupun kebebasan beragama yang besar di Indonesia, nama Allah itu tidak perlu diperdebatkan. 那么因为印尼呢，他们是都能够接受所有的宗教，所以这个阿拉这个名称不需要去狡辩。 Kita sudah terbiasa sejak dari dulu menggunakan nama ini dan kita juga sudah maklum nama Allah itu sebenarnya siapa. 那么我们从小呢都已经习惯应用阿拉这个字眼，而且我们也认识这个阿拉其实叫什么名字。 Mungkin hanya sedikit yang belum mengetahuinya siapakah nama Allah itu. 可能呢有一些人还不知道这位神叫什么名字。 Seorang penterjemah yang handal bukan Kristen yang bernama Abdul Abu Qadir. 有一位叫做 Abdul Qadir 的这个非基督徒，他是一个翻译员。 Karena pada zaman itu ia adalah satu-satunya yang dapat menulis buku. 因为呢，在他的时代当中呢，只有他会写书。 Contoh penterjemahan Alkitab tahun 1934. 比如说呢，他翻译了1934年的圣经， menggunakan bahasa yang sangat kuno. 他应用的这些字眼呢，都是
古人所用的字。 Karena berjalannya waktu, Alkitab mengalami renovasi perubahan penterjemahan. 那么当时呢，这个圣经的翻译版本呢，就有一个改革。 Kita bersyukur karena kesemua kata pinjam itu sudah tidak ada. Cuma yang tersisa ialah nama Allah di dalam Alkitab bahasa Indonesia Melayu. 那么我们感谢主了，因为这些借用的字眼呢已经没有了，剩下的就是阿拉的名称。 Istilah kata nama Allah ini belum dihilangkan karena kita tidak mempunyai masalah menggunakan nama Allah ini. 那么阿拉这个字眼还没有被改掉，因为呢我们接受这个阿拉的这个字眼， Karena kita tahu siapa nama juru selamat kita. 因为呢我们知道我们救主的名字是什么。 Contohnya seperti kita juga mengambil istilah nama Allah bagi orang dusun, 那么这个读顺人用的字呢也是阿拉， yaitu Kino Rohingan. 就是这个 Kino Rohingan。 Allah pencipta langit dan bumi mengikut kepercayaan dan kebudayaan. 是照着各种人的信仰以及传统的一个创造主。 Pada hari ini kita tidak lagi mencontohi orang-orang Yahudi, yaitu tidak berani menyebut nama Tuhan karena alasan nama itu terlalu kudus. 那么我们今天呢，不像犹太人一样，不愿意说出主的名字，他们的理由是说他的名字太圣洁了。 Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. 在创世纪，出埃及记的20章7节， Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. 出埃及记20章7节， Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。 Orang-orang Yahudi hanya menyebut sifat Allah seperti kemahakuasaan Tuhan. 那么犹太人呢，他们只说出神的本质，比如说他是万能的。 Kita sangat bersyukur kita mengetahui nama Allah itu sudah dinyatakan dalam perjanjian baru. 我们非常的感谢主，因为呢，神的名字在新约已经说出来了。 Tuhan memandang bersalah terhadap orang yang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. 那么主呢，他会以那些妄称神的名的人为有罪。 Mari kita melihat kepada bangsa manakah keselamatan itu dimulai. 我们来看看呢，这个救恩是从哪一个宗族开始的？ Jika kita melihat dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 22. 如果我们看约翰福音4章22节的话， Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. 那么救恩呢是从犹太人出来的。 Kewujudan nama Allah benar dalam Alkitab Perjanjian Baru kita boleh melihat dalam Matius pasal 6 ayat 9. 那么神的名字在新约圣经的出现呢，我们可以看马太福音6章9节。 Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya kewujudan nama itu sudah ada di dalam perjanjian baru. 所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，意思是说新约里面呢已经有了神的名字。 Di dalam perjanjian lama juga telah menubuatkan nama Allah yang benar yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. 那么在旧约圣经呢，也有说到有一位真神能够救人脱离罪恶。 Mari kita melihat nubuatan dalam perjanjian lama tentang siapakah nama Allah itu. 那么我们先来看看旧约圣经说这位神叫什么名字。 Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. 我们来看以赛亚书9章6节。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 9章6节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为
奇妙测试全能的神，永在的父，和平的君。 Mari kita melihat lagi di dalam Yesaya pasal 63 ayat 8 hingga ayat 9. 我们再看以赛亚书63章8到9节。 Yesaya 63 ayat 8 hingga ayat 9. 以赛亚书63章8到9节。 Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. 他说：“他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民，这样他就做了他们的救主。他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。” Sebenarnya ayat ini yaitu menubuatkan tentang lahir seorang juru selamat manusia. 其实呢，这一节呢就预言着人类救主的降生。 Allah yang dari surga, dia akan turun bukan seorang duta, bukan juga seorang rasul, melainkan Tuhan sendirilah pencipta langit dan bumi, datang menjadi penebus dan menyelamatkan umat manusia itu. 天上的神降生不是瞎子，不是使者，乃是神本身呢，成为救主来去救人。 Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. 那么在提摩太前书3章16节， Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 3章16节，大在近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。 Menggenapi nubuat perjanjian lama bahwa nama Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 这就成全了旧约圣经的预言，真神的名字就是耶稣基督。 Di dalam Matius pasal 1 ayat 21. 那么在马太福音1章21节， Matius pasal 1 ayat 21. 马太福音1章21节， Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah satu-satunya nama yang kudus. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这就是神唯一的名字，耶稣。 Pada hari ini kita boleh menyebut nama Tuhan, tetapi Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 那么今天呢，我们可以来去求告主的名，但是呢，主会看那些妄称他名的人为有罪。 Kita melihat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 15. 我们来看路加福音10章， Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. 对不起，2章10节，路加福音2章10节，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。” Dengan jelasnya bahwa juru selamat yang di dalam perjanjian lama itu menggenapi ayat ini, yaitu bahwa Yesuslah, Yesus Kristus juru selamat. 这个呢就应验了旧约的这个预言，说到呢，救主就是主耶稣基督。 Bagaimana ini boleh terjadi? 这件事情是怎么发生的呢？ Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat 2 dan ayat 14. 那么约翰福音1章1到2节以及14节， Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 2 dan ayat 14. 约翰福音1章1节、2节跟14节。
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. 太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。他们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Selain Tuhan Yesus itu adalah sebagai juru selamat, 那么主耶稣基督除了是救主之外， Dia juga adalah Bapa kita semua. 他也是我们大家的父。 Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, satu hari nanti kedua orang tua kita pasti meninggalkan kita. 那么感谢主了，我们的两位父母亲呢，总有一天会离世。 Namun ada satu Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita sebut sebagai Bapa surga. 不过呢，有一位父是不会离开我们的，就是主耶稣，我们称他为天父。 Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 在约翰福音14章的第1节、 ayat 5 hingga ayat 10, 第5到第10节， dan ayat 14. 还有14节 Yohanes pasal 14 ayat 1. 约翰福音15章第1节， Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 5 hingga ayat 10, 14章1节，现在是10到10节， hingga ayat 14. 10到14节。 Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 你们心1节，你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。4节，我往哪里去，你们知道那条路，你们也知道。5节，多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？” 6节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” 7节，你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。8节，腓利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。” 9节，耶稣对他说：“腓利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？” 10节，我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。14节，你们若奉我的名求什么，我必成就。 Persoalannya, mengapa Allah menjadi manusia? 那么问题是，为什么神要道成肉身呢？ Karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terputus hubungan dengan Allah dan tidak lagi mengerti apa kehendak Tuhan. Itulah sebabnya ia menjadi manusia. 这是因为呢，人已经陷入最终，然后已经失去了、亏欠了神的荣耀，与神的关系断绝了。 不明白神的道理，所以是不明白神的旨意。 Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. 那么约翰福音14章6节， Kata Yesus kepadanya, 耶稣对他说 Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 我是道路、真理、生命，若不接着我，没有人能到父那里去。 Kita dapat melihat nama Tuhan Yesus itu membawa kepada keselamatan. 我们看得到呢，耶稣的名字呢，能够领我们到救恩。 Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. 耶稣是道路、真理、生命。 Jalan bermaksud
harus mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus. Dengan hanya nama Tuhan Yesus kita mendapat petunjuk jalan. 道路就说明我们必须要跟从主的脚踪，只有透过耶稣的名，我们才能得救。 Gereja benar pada hari ini merupakan kesinambungan pengajaran dari Tuhan Yesus dan mewariskan pengajaran ini kepada ke-12 rasulnya. 那么今天呢，真耶稣教会呢，就是继续着主耶稣教导他12个门徒的道理。 Pada hari ini juga gereja benar mewakili tubuh Tuhan di dunia ini karena gereja ini diasaskan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya. 那么真教会呢，也预表着主的身体，因为呢是主透过圣灵亲自设立的。 Yesus telah membuka jalan keselamatan. 那么耶稣已经打开了救恩的门， Hanya orang yang pernah turun dari surga boleh membawa kita balik ke surga. 只有从天而降的人才能够带领我们回到天上。 Untuk memperoleh keselamatan harus datang kepada Yesus. 那么要得到救恩呢，就必须要到耶稣面前。 Di dalam Matius pasal 16 ayat 18. 在马太福音16章18节， Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. 16章18节，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。 Tuhan Yesus telah mati, setelah 3 hari kemudian Yesus telah bangkit. Maksudnya alam maut tidak dapat mengikat Tuhan Yesus itu. 那么耶稣基督死了，第3天他复活，就代表这个阴间呢没有权利来去辖制他。 Di dalam bahasa Inggrisnya, yaitu jemaat itu ditujukan kepada gereja. 那么这个英文跟中文圣经都说到教会。 Maka hari ini ya kita melalui Tuhan Yesus kita mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus itu. 就是说呢，透过教会呢，我们就能够得着耶稣的救恩。 Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. 那么在使徒行传4章12节， Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传4章12节， Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Yesus adalah Tuhan sendiri, Dia adalah sumber segala permulaan kehidupan. 耶稣是主，是神本身，是一切生命的源头。 Yesus adalah yang pertama dan juga yang terakhir. 耶稣是首先的，也是末后的。 Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. 在启示录1章8节， Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 主神说：“我是阿拉法，我是奥美加，是昔在、今在、以后永在的全能者。” Alfa adalah huruf yang pertama dalam abjad Yunani. 那么阿拉法是这个希腊字母中的第一个， Omega adalah huruf yang terakhir dalam abjad Yunani. 奥美加是希腊文字母的最后一个。 Maka Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh Abraham tidak pernah berubah. 所以我们所敬拜的神以及亚伯拉罕所敬拜的神都没有改变过。 Yesus juga mengklaim bahwa dirinya lebih tua dari Abraham itu. 那么耶稣自己也承认说，他比亚伯拉罕更老。 Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. 在约翰福音8章58节， Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. 耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。” Membuktikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. 这就证明了主耶稣就是神，亚伯拉罕还没有出生，他就已经存在了。 Apabila kita kembali pada permulaan zaman sebelum bumi ada.
那么我们回到这个一开始的时候，世界还没有被造的时候 Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. 世界还没有被创造呢，耶稣就已经存在了。 Di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat yang keempat. 在以弗所书1章4节， Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。 Yesus juga adalah Raja di atas segala raja dan akan datang kembali pada kali kedua menjalankan penghakiman yang terakhir. 那么耶稣也是万王之王，将会第二次的来到这里来去做审判。 Tuhan Yesus akan menjalankan penghakiman atas seluruh alam semesta ini. 那么主耶稣呢，将会审判这个宇宙万物。 Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat 13. 那么启示录20章11到13节， Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat 13. 启示录20章11到13节。 Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia ini ditujukan kepada Yesus. Yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi, langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. 12节， Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 11节，我又看见一个白色的大宝座，已坐在上面的就是主耶稣。从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。12节，我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。 Tuhan Yesus juga akan membawa upah pembalasan itu. 那么主耶稣呢，也会带来这些报应或者是报赏。 Di dalam ayat 14 dan ayat 15. 在14、15节呢， Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. 15节， Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. 死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。15节，若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。 Orang-orang yang benar sudah pastinya mendapat upah hidup kekal. 那么义人呢，理当得到这个永生的赏赐。 Orang-orang yang tidak tersenarai dalam kitab buku kehidupan itu pasti mendapat hukuman yang kekal, kematian kedua. 那么那一些名字没有记在生命册上的人，就会得着永远的刑罚， Dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. 被扔进这个烈火的湖中。 Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. 那么神道理的分享到此， Semoga Tuhan Yesus terus memberkati. 愿主耶稣继续的祝福。 Kita kembali memuji Tuhan dalam Kidung 79. 我们再一次的唱诗79首。 Kristus Yesuslah bangkit, haleluya. Malam umat nyanyikan, haleluya. Nyanyian kemenangan, haleluya. Langit bumi bersorak, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Kuasa maut pun lenyap, haleluya.
dikalahkan. Haleluya. Di manakah kuasamu? Haleluya. Pintu surga terbuka. Haleluya. Sini kita memuji. Haleluya. Kristus Raja yang kekal. Haleluya. Akhir zaman ku bangkit. Haleluya. Bertemu di angkasa. Haleluya. Syukur, puji Tuhan, kebaktian kita hampir selesai. 那么感谢主，我们的聚会快要结束了。 Sebelum kita sama-sama memanjatkan doa untuk kali terakhir, 我们还没有做最后一次的祷告之前， mari kita sama-sama membantu bagi perlindungan dari wabak pandemik sedunia yang sedang melanda ini. 那么我们要一起祈求神来去在这个虐世的疫情当中来去保护我们。 Kita membantu doa bagi perkembangan Injil dan segala kerja suci di dalam gereja. 我们为福音的发展以及教会所有的圣工来去代祷。 Kita juga membantu doa bagi pengukuhan iman, kepercayaan, dan pertumbuhan rohani para jemaat-jemaat kita. 我们也为所有信徒信仰的巩固，信心的巩固来去代祷。 Kita juga membantu doa bagi membuka pintu penginjilan. 我们也求主耶稣打开救恩的恩门。 Kita juga membantu doa bagi pimpinan dan keprihatinan kepada rakan-rakan pencari Injil. 我们也为这些慕道朋友们来去代祷。 Kita juga membantu doa bagi seiman-seiman yang kurang sehat. 我们也为身体欠安的同龄来去代祷。 Mari kita sehati sejiwa sama-sama berdoa. 我们同心合意，一起的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya.
Aku percaya hanyalah Dia penyelamatku. Harus pegang imanku sempurna sampai syurga. Aku yang percaya hanyalah Dia penyelamatku. Harus pegang imanku sempurna sampai syurga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿主耶稣祝福我们大家。 Haleluya. 哈利路亚。